أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إلى حضرة النبي مصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين. شهود الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. أعطني محبتك ومعرفتك. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, puja dan syukur puji kehadrat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesempatan kepada kita dapat sama-sama kita berhimpun di rumah Allah Subhanahu wa taala. Dapat sama-sama kita memberi perhatian kita kepada majlis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita duduk di dalam majlis tersebut dapat dimasukkan oleh Allah Ta'ala dalam syurga yang abadi. Muka surat 125, iaitulah perkara yang dicela oleh syarak yang Allah Ta'ala murka, yang Allah Ta'ala marah. Ini perkara yang haram lah. Yang mana perkara yang haram yang berkaitan dengan lidah. Lidah ni. Lidah ni panggil terkadang mana kata suatu perkara yang Allah Ta'ala cipta, mana dengan dia, supaya kita dapat menyebut nama Allah, supaya kita bercakap sesuatu yang berfaedah. Macam kita mari majlis ilmu lah. Kita dengar pada majlis ilmu, tapi terkadang orang ni mari majlis ilmu duk sembang ni. Bapa ni setengah daripada perkara hilang keberkatan dalam ilmu. Sedangkan yang disebut ini ialah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila hadis Nabi sebut ni, adakah kita tak berasa kasih sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sebab itulah dalam sebuah syair, lau kana bainanal habib, jikalau adakah datang Nabi bersama di depan aku, macam manakah reaksi aku ni bila Nabi berdepan dengan kita? Adakah bila Nabi berdepan dengan kita, kita wak dono tahu ikut dia maka telah terlalu orang yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengarnya apa yang disabdakan oleh Nabi, dengar apa yang diperkatakan oleh Nabi tapi dah orang dah tak tahu, tak tahu gitu dah bukan sini, dah tempat lain Batu tu dikatakan bahawasanya mana perkara yang perlu kita jaga berkaitan dengan lidah lidah ni perlu kena jaga. Tambah-tambah pula dalam segi takut apa, kita tak jaga, kadang takut bimbang bila kita dengar hadis Nabi, kita buat cara bimbang di saat akhir di saat akhir kalau sekiranya Allah Ta'ala tarik, sudah hilang rasa kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak ada apa sebab itulah yang amat besar sekali.
Sehingga kan kita nak dapat syafaat daripada Nabi lah di akhir asar. Habis tu. Tu sikit mukadimah lah. Maka dikata bahawasanya yang ketiga, perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga ni. Yang ketiga iaitulah mengopak. Itulah dia kata dosa mengopak orang adalah lebih berat daripada 30 kali berzina. Bahawa seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis. Iaitulah mengopak ni apa dia muka, perlu kita kena tahu apakah takrif mengopak ni. Tak. Allah Taala kata ayuhibbu ahakum, tak, fajtanibu, hendaklah kamu jauh daripada al-ghibah, daripada ghibah, daripada mengopak. Nah, bahawasanya Nabi Allah Taala kata fa innal ghibata, bahawasanya ghibah ni, bahawasanya dikata la ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu. Adakah kamu suka, adakah kamu berasa suka, gembira apabila diberi makan olehmu akan daging saudaranya? Tak. Mana saudara dia mati, lalu ambil daging saudara dia ni, suruh dia gatah hidup-hidup. Suka ke tidak? Nah, maka telah tentu Allah Ta'ala pun jawab, tak payah nak nelang lah. Allah Ta'ala tu tak lah gitulah. Tak payah nak berasa tak apa, kami beri kami makan je, tak sah lah. Nah, maka Allah Ta'ala kata fakarihtumuhu, maka tentu mu benci, mu tak embuh. Tak, sebab aku tahulah aku buat hamba aku tahulah aku buat kamu, ke mana-mana pun bagi benda ni mu tak mau makan. Allah Ta'ala membandingkan dosa orang yang mengopak ni macamlah dosa mana dia makan daging saudaranya sendiri. Dia menyakiti hati saudaranya. Maka takrif daripada mengopak ni ialah apa dia? Zikru akhaka bima yakrahu. Bima yasma'u yakrahu. Apabila menyebut akan kelakuan saudara dia, saudara dia tak ada depan, dia cakap dengan orang lain, tertahu tu. Tapi kalau sekiranya saudaranya tahu dia cakap tentang ini, saudara dia jadi nak marah, benci. Berasa apa panggil Allah, gamuk cakap depan orang. Tak berasa benci, berasa nak marah. Tak cakap depan kita tu, rela cakap depan orang. Nak marah. Mana kata benda tu benda yang dibenci oleh saudara kita bila kita cakap depan orang lain. Tu dikatakan mengopak. Mengopak apanya, sungguh dah. Benda dia buat sungguh, bukan dia tak buat. Mana? Contohnya. Mana benda ni memang dia buat sungguh. Sama ada kata Imam Ghazali mengopak itu dari segi pakaian dia. Orang ni pakai baju dok gosok misalnya. Baju dok aja gosok. Dia kata orang pasal benda baju dok gosok. Dia dak ayat kata depan. Dia kata baju tu panggil kalau molek gosok sikit ayat depan, ayat belakang. Mu tengok tu. Allah ada baju dok gosok macam orang tak ada bini ni. Bila orang tu dengar Allah malunya bahasa. Nak marah. Malu. Betul tak? Betul dah dia dok gosok tu. Tapi bawa jadi malu. Ataupun pada percakapan dia. Orang dia cakap lagu ni jenis pasal sengai. Kita nak dengar pun tak dengar. Tak faham. Kalau kita tak cakap mana kata cakap belah, kalau orang tu dengar lagu mana, memang dia kata malu lah. Ataupun dia kata pada pergerakannya, pada badan ni ada cacat. Contoh orang ni mana? Pomak kecok orang panggil. Dia ni. Tapi dia ni kalau orang sebut pomak kecok pun dia tak marah, makan kecok sungguh. Kabar gilah tu tak apa, tak panggil ngupak. Ngupak ni kalau dia sebut dia marah sungguh. Dia marah panggil seorang dia. Dah kamu kacau, memang kacau sungguh, apa seorang dia. Tak berakhir dia tu. Ataupun kita gelar nama orang. Orang panggil mana? Apa dia gelar? Ada. Orang mak beruk contoh tu gelar dia je. Dia marah. Maka orang panggil mengopak dah tu. Selagi mana dia marah kita sebut lagi tu dia kata mengopak. Wajib kita minta maaf lah.
Tetapi kalau memang hak masyhur dah nama dia dah, memang kapung nama dia tu dah, kita bukan nak ngopak ke dia. Memang kalau sebut nama Mamat Abdullah ni orang tak kenal siapa dia. Lepas tu siapa dia? Oh, Mamat janda. Orang kenal? Tak, contohnya. Tak. Mamat duda ke contoh. Tapi tak kena mana lah contoh ni kita buat ni. Mana kata orang saja sebut tu orang kenal. Tak tu tak apa lah. Kalau kita mengopak nak orang kenal. Ni kita sebut depan orang ni bukan mata-mata nak orang kenal dah. Bukan bila orang tanya, mana kita pergi kapung orang. Tak, kita kenal lah dia tu lama dah saing dah. Lalu kita pun tanya orang, ada tak mamak sekian-sekian? Orang tak kenal. Sudah nak panggil dah, panggil lama gelar dia. Tak, ada tak mamak yang dia tak? Dia kata ada lah. Orang kenal lah mana tu. Nama tu masyhur dah dekat kapung tu. Mana kata kita sebut tu, walaupun dia ni marah orang sebut tu, tapi bila kerana kita nak tahu, bila kita nak cari dia tu, kita sebut orang kenal belaka, maka boleh dah dimaafkan tu. Tak boleh kita saja gelar dia. Tak. Wamak teleng lah macam-macam. Tak, gelar dia marah. Maka panggil mengopak. Sama ada pada perkataan, pada ni, pada tubuh badan dia, ataupun pada mana, pada percakapan, pada pekerjaan dia ikutlah. Hak benda bila kita sebut tentang dia marah, dia tak berahi benda tu dan bawa jadi aib pada dia, maka dia kata mengopak. Ni mana? Itulah dia kata mengopak. Kita sebut tentang saudara kita, bila dia dengar dia marah. Dia tak berahi, dia suka lah benda tu. Sebab itulah Nabi kata apa ni? Kerana dosa mengopak orang adalah lebih berat daripada 30 kali zina, seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis. Dan yang dimaksudkan dengan ghibah atau mengopak ialah bahawa engkau mengatakan apa sahaja perkara yang ada pada seseorang. Jikalau dia dengar perkara tersebut, tentu ia akan marah. Maka engkau dikira seorang yang mengopak lagi zalim, walaupun apa yang engkau sebutkan itu benar, berlaku pada diri orang yang berkenaan. Dan jika kau sebut itu tidak ada pada orang yang berkenaan, maka engkau dikira orang yang mengada-ngada. Apa panggil buhtanun. Kalau sekiranya benda tu tak berlaku patah orang tu, saja buat ada orang pun tak kenal pun dia ni siapa dia, saja buat cerita dia ni lah ambil basikal orang dia ni, apa panggil jadi buhtan. Apa panggil fitnah. Apa panggil fitnah sini, apa panggil buhtan lah, bukan fitnah kata al fitnatu asyaddu minal qat tu. Faham tak? Fitnah asyaddu minal qat tu kata ulama asyirku. Dosa syirik ni lebih besar daripada dosa bunuh. Ada pun ngopak ni, apa panggil fitnah ni besar tak? Besar kot dosa. Nak dibandingkan dosa syirik, besar syirik lagi lah. Iaitulah lebih besar lagi daripada dosanya daripada mengopak. Nak pandai mengopak, ni besar lagi lah. Tak mengada-ngadakan bawa jadi fitnah. Dah orang ni tak buat, kata orang ni buat. Contohnya. Dan lalu pula dia kata, mana disebut, orang kata orang yang menyebut orang mengopak ni dikatakan orang yang zalim. Dia zalim lah, menzalimi orang. Jadi orang jadi orang malu. Allah kapun ni malu lah. Mana contohnya kita pergi mengopak tentang dia dulu pernah jadi melakukan satu kejahatan. Dia ni dulu orang kapun lain. Orang kapun lain. Dia ni jenis kaki curi, kaki mabuk belaka lah. Lalu dia pun isah ke diri dah. Isah melari surah mengisajik. Tiba-tiba kita pun mari dah, dia ada sin ni. Kita pun pergi cerita kat orang. Baik mola cerita. Baik dia tu. Tak ada sok surah. Tahu tak kapung mana? Kita pergi cerita. Betul tak? Memang betul dia buat dulu. Tapi bila dia sebut tu bawa jadi aib, jadi malu dia, maka haram ni dah dikatakan makan daging saudaranya besar. Bahkan bawa jadi orang malu pula. Tak kita cerita dengan keburukan hak dia buat tu. Memang betul dia buat, dia isah dah betul tak bodoh, maka haram kita pergi sebutlah nak pada orang tu. Sebab itulah Nabi kata terkadang dosa mengopak ni adalah lebih berat daripada 30 kali zina, seperti yang disebut dalam sebuah hadis. Apa? Zina ni terkadang dia jadi dosa dia dengan Tuhan je. Mana kata ulama ni pada hukum aridi lah, hukum aridi, hukum asal zina ni memang haram dah. Bukan kata ngopak haram, zina tak apa lah. Bukan gitu. Zina ni haram tu tak haram, tapi nak banding berat dosa dia ni dengan ngopak berat lagi. Berapa? Terkadang berzina ni, kata ulama, kalau sekiranya kita zina dengan apa? Dengan pelacur. Pelacur ni panggil memang dia kerja jual tu dah.
memang kerja di hari itu je, maka dosa dak haram. Dosa haram, dosa besar lah. Maka taubatnya padan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, terkadang zina ni pun ada juga bersangkut paut dengan anak Adam. Mana dia duk kapa dua orang tu, zina dua orang tu. Tak. Orang kapa. Mak ayah dia tak tahu. Tiba-tiba beranak, maka orang lelaki tu wajib kena pergi minta maaf dengan mak ayah dia. Wajib. Tak, kalau minta ampun, ya Allah aku minta ampun. Terkadang pengampunan tak diterima oleh Allah Taala. Maka dia kena wajib minta maaf. Tak. Ada pengupat cara mana sekalipun jalan dia mesti wajib dia kena minta maaf juga mana pun. Kabur dia malang kita kabur kata mana? Apa kata mana iaitulah dak pakai yang demo pakai baju dak gosok contohnya. Terkabur kau orang sejik. Maaf banyaklah. Walaupun itu dak benda sikit. Walaupun sikit pun dosa tetap dosa lah. Panggil. Mana kena kabur, kena royak ke dia, pergi minta maaf dengan dia beradang lah. Sebab kita kadang orang ni dia malu lah. Dak bila kabur nak minta maaf, malu kita. Dak malu pun terpaksa dah. Dan dia kata dan jauhilah daripada cara umpatan sindiran ulama jahat. Mana sindiran ulama jahat? Ulama jahat ni ulama dunia lah. Nak bukan ulama akhirat. Ulama ada dua. Nabi kata asyaddu akhwafa, yang terlebih aku takut sekali di sekalian kamu ni ialah ulama ulama yang jahat. Nah, dia berwatakan seperti perwatakan ulama, tetapi mana secara perbuatan dia mana seolah-olahnya mana cinta kepada dunia. Mana ulama jahat, ulama sunnilah. Maka iaitulah dia kata umpatan yang tidak menggunakan bahasa yang jelas tetapi mempunyai makna yang sangat tajam. Contohnya apabila engkau ditanya tentang hal seseorang, maka engkau jawab dengan perkataan mudah-mudahan Allah Ta'ala mana membaikkan halnya. Mana orang tanya mamak ni lagu mana ni, nak keadaan dia ni, contohnya nak dia ni lagu mana molek ke dak ni, dia dak raya tu dak sepakat dak, dia kata mudah-mudahan Allah Ta'ala memperbaiki dia lah. Nak mudah-mudahan Allah Ta'ala mana molek lah dia. Nak sebenarnya saya sangat sedih. Akhirnya kita dengar cerita ni Allah sedih sangatlah. Tak, benda hak dia buat memang teruk sungguhlah. Sedih. Tak, yang mana yang telah dilakukannya. Lalu saya pun berdoalah kepada Allah Ta'ala, mudah Allah Ta'ala memperbaiki keadaan kita dan keadaannya. Mana tujuan dia royak gitu tu berapa? Nak royaknya dia lebih daripada orang tu. Orang tu mana sama-sama ada kelebihan belaka. Dia pun ramai pengikut, orang ni pun ramai pengikut. Nah, lepas tu orang tanya lagu mana ni? Allah teruknya banyaknya menekurafak menedak pun. Tak, contohnya. Ataupun teruknya dia ni sekian-sekian ni. Tak, mudah-mudahan Allah Ta'ala padahal benda sikit je salah. Nah, maka dia pun cakap dengan sindiran. Tak, sindiran mudah-mudahan Allah Ta'ala tak tergolonglah kita dengan golongan tersebut tu. Tak, biar selamat dia dan kita. Padahal dia ni mana? Orang panggil halusan mengopak dengan cara halus. Maka sebenarnya perkataan yang seperti ini telah menghimpunkan dua kesalahan. Pertama, mengopak orang kerana maksudnya dapat faham dengan jelas. Mana? Yang pertama mengopak orang. Yang mengopak tu kerana maksud dia tu tujuan jelas, orang faham lalu dah. Mana kata kita duk suka je ni baik. Tak, rupanya dak molek juga dia ni. Opak orang itu. Orang bila terkadang walaupun orang tu buat, terkadang dosa dia dengan Allah Ta'ala. Bila kita pergi cerita, dia buka aib orang ni, kadang orang pun jadi sekaan. Dok sukalah orang ni. Tak, tengok pada tuan tu Allah baik sangat. Rupa-rupanya Allah teruk. Jadi apa yang suka buruk situ. Bila kita mana membuka aib, tak mengupak tentang orang bila orang tanya sebut. Dan lagi pula dia kata keduanya membersihkan dan memuji diri sendiri dengan cara menyalahkan orang lain. Yang kedua, mana kesalahan yang kedua? Dia ni mana pada hakikat dia ni dia nak membersihkan diri dia. Dia puji ni. Mana kata bila kata orang kata oh dia ni baik ni.
Nak orang tu nak kalau kita kat bang kita buat benda gini ni, Allah minta jauhlah. Nak baiknya bagusnya dia nak rajin buat gitu. Nak dengar cara dalam masa yang sama dia menyalahkan orang. Mana mudah-mudahan Allah Taala jauhlah kita daripada dia dan selamatlah dia. Nampak comel lah cara tu. Tapi kata Imam Ghazali, Allah mengepak juga. Mengepak juga lalu poster tu sekalipun. Contoh ginilah orang tanya kita, lagu mana dia ni? Tak, seorang alim ulama kita tanya pada alim ulama. Tak, ulama ni lagu mana gini-gini ni? Ataupun orang ni lagu mana kadang. Patut dia kata, tak, mudah-mudahan Allah Ta'ala hindarlah kita daripada perkara yang jahat. Itu buah tu lalu. Mana kata orang ni tak berapa comel lah. Dan lalu pula dia kata, sebenarnya saya sedih sangat bila dengar nama dia ni, sedih sangat. Tak banyak benda yang kena pada dia buat. Tak, mana kita ni panggil lari daripada tambuh lah benda tu berlaku tak. Mana kata dalam masa sama seolah-olah dia puji diri sendiri tu, kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Lalu kata Imam Ghazali, seandainya niatmu ikhlas dalam doamu, kalau betul-betul kata Imam Ghazali orang ni dia ikhlas dalam doa, dia tanya lagu mana orang ni, mana kata kalau tanya lagu mana keadaan perihal kelakuan orang gini sekian-sekian ni, walaupun dia tahu dah kebukaan orang tu sekalipun, maka sebaiknya engkau mendoakannya dengan cara bersendirian. Mana kata dengan cara sendiri ya. Doa depan orang ramai dah, minta Allah hindarlah kita daripada kelakuan orang tu sendiri. Mana kata dia mendoakan dengan cara bersendirian. Dan seandainya engkau susah hati dengan sebab perbuatannya, maka tandanya engkau tidak suka membuka keaibannya di hadapan orang lain. Mana berasa tak puas hati tengok dia ni buat benda jahat, tak molek ni, maka tandanya orang begini tidak suka membuka aibnya di hadapan orang. Maka dia jumpa sama sendiri ya. Tak, kita nampak demo ni tak kena cara buat ni. Nasihat sama sendiri. Orang lain tak tahu, tak panggil ngopak tu sebab kita kabur depan dia tu. Tak, gini. Tiba-tiba dia tak mau dengar. Sudah nak buat dah. Malaikat kalau perkara tu maksiat yang membawa kepada kemudaratan bagi orang ramai. Tak, mana contoh dia memang dia ni kaki curi. Kaki curi dah, pergi rumah nopo curi gini curi kau. Barang kita hilang. Kita curi simpan barang kita hilang. Kita tahulah memang dia curi. Lepas tu kena kita tak apa lagi. Lepas tu kita pun royak ke dia, jadi curi tak usah curi kita tahu dah dia mau curi. Duk lama buat pula. Sabar pula kali kedua. Lepas tu buat pula kali ketiga. Maka ni tak tahu nak buat mana. Maka terkadang ada perkara kita kena ngopak kau. Sebab apa? Tujuan mengopak ni supaya bila dia tahu, dia rasa malu. Allah, malunya orang tahu belakang kau curi ni. Boleh kita khabar. Mana tujuan kita khabar tu apa? Supaya dia berhenti daripada melakukan maksiat tersebut. Sebab itulah kalau pertama mana boleh nasihati, yang kedua ketiga kepak ulang perkara sama, royak pula degil kau, maka bolehlah kita khabar kau orang sekian. Apa tujuan? Supaya berhenti daripada melakukan maksiat tersebut. Dah buatlah, orang tahu belakang dah, malu muka lah nak buat pun. Dan lagi pula dia kata bahawasanya seandainya niatmu ikhlas dalam berdoa itu, maka dia kata sebaiknya engkau mendoakannya dengan cara sendirilah. Dan seandainya engkau susah hati dengan sebab perbuatannya, maka tandanya engkau tidak suka membuka aibnya di hadapan orang lain. Tetapi ketika engkau menzahirkan kesusahanmu dengan keaibannya, mana susah menzahirkan kesusahan kita dengan membuka aib dia. Kita susah ni, Allah dia tu kita sayanglah ke dia, apalah dia jadi gini. Macam kita lah, lagu mana mamak ni duk kapung, bagus tak, okey dia, tak ada masalah dia, okey je, beres je. Dah kita tahu dia banyak benda duk kena ni, orang lain pun tak tahu. Tiba-tiba kita khabar mana mamak ni, Allah teruk dia ni. Macam saya lama duk jumpa kan. Mana mamak ni Allah teruk dia ni. Mai habis orang karut duk kapung. Dah aku pun kepala ekor duk kapung. Apa curi ayam orang ni. Padahal benda tu tak maklum, hanya kita je tahu. Melainkan kalau benda tu maklum, orang apa tahu belaka dah.
Lepas tu kita nak buat mana? Kita pun royak ke dia tu jangan bila orang tahu ni ada orang tolong nasihat ke dia, Allah kabur ke dia. Itulah. Bukan kita saja-saja nak ukat air dia dah. Kalau hak jenis dia baru sekali buat dia kerja dia seorang dia je. Nah, mana kata perkara hak maksiat hak dia buat tu dak sakut paut dengan anak Adam, dia dengan Tuhan je. Nah, maka kita nasihat ke dia kan. Nasihat gini. Dan lagi pula dia kata bahawasanya menzahirkan sesama dengan aibnya, maka itu sama ertinya dengan engkau menzahirkan keaibannya. Sebenarnya firman Allah Subhanahu wa taala di bawah ini sudah cukup bagimu supaya engkau meninggalkan segala bentuk umpatan. Mana kata ayat Al-Quran tersebut ni sudah memadai bagi seseorang itu untuk meninggalkan umpatan. Mana Allah Ta'ala kata la taghdab ba'dukum ba'dan, jangan kamu mengumpat sekalian sebahagian yang lain. Omar pergi ngumpat Zaid pun dok puas hati pergi ngumpat kat Omar. Sama-sama kan apa dosa lah. Nak macam orang curi lipas, gi sejik, gi sugal lipas ada orang bahang. Kita pun mu nak bahang nak lipas, aku bahang kepala orang pula. Nah, dosa dah, dosa belah ke dua-dua tu. Nah, begitu kok. Orang ni mengepak, dia dosa dah. Kita pun dak puas hati kita ngepak juga pasal orang tu. Mana? Sama-sama berdosa belah ke. Batulah Allah Taala kata la taqda ba'dukum, jangan kamu kebahagiaan kamu mengepak sebagai lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan, apakah seorang kamu suka memakan daging saudaranya yang sudah menjadi bangkai? Maka Tuhan jawab, fakarihtumuhu, maka sudah tentulah kamu merasa jijik daripadanya. Allah, jijik lah. Nak tak ambuh. Kita kalau boleh tak ambuh, kita bau bakar pun Allah busuk, bau lembu mapuh pun Allah busuk ya Allah. Nak ni apa telah pergi makan daging saudara. Nak dah molek mati hari ni kita pergi buku-buku makan dengan betul-betul. Allah dak gamuk. Nak bokau kau tengok ni orang kata pula kata benda pasal dia orang makan gini. Tu contoh Allah Taala menunjuk. Tak bagi contoh ni. Seolah-olah dia makan daging saudara dia. Tak, dia mau sayik-sayik apa panggil saudara ni dengan pisah. Dak duk keluar-keluar ambil makan. Maka katanya Allah Ta'ala lagi, maka sudah tentu kamu rasa jijik. Allah Ta'ala telah merupakan engkau dengan pemakan bangkai, maka hindarilah penyakit ghibah ini. Mengupak mengupak ni berlaku dah zaman Rasulullah. Mana? Seperti mana hadis yang diriwayat oleh pada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Apabila Sayyidatina Aisyah datang seorang perempuan mari jumpa dengan nak jumpa Rasulullah. Bila nak jumpa Rasulullah, pergi rumah Rasulullah SAW. Bila wasallam, Siti Aisyah Tobik kata bahawasanya Rasulullah tidak ada daripada dalam rumah. Tak ada rumah Nabi, tak ada rumah ni. Mari semula lah, dia pun balik. Duk lama sekejap Nabi pun balik. Lepas tu Siti Aisyah berkata, ya Rasulullah, tadi mari orang dak imra'atun tawilun, dak perempuan yang panjang tinggi dia. Dak kalau kita gak orang perempuan lonjong hari. Dak itu lah kata kita. Dan lagi pula bagi dia tu dah kuruhnya. Dak tahu dah mari mana. Nabi kata la taghdab. Nabi kata la ghibah, jangan kamu ngepak. Dak ngepak rasa sungguh. Dak, Nabi kata hak sungguh tu ngepak. Bapa kalau dia tahu ni dia rasa guana kecewa tak? Kecewa kan? Macam kita gelar orang ni. Mana kita gelar orang ni kuhering, lu keking tak? Benda ni boleh main gitar ni. Tulang boleh main gitar kata. Orang ni pasal benda tau. Dia ni Allah malunya rasa ngopak dah tu. Walaupun benda tu hak sakit pau dengan diri dia. Bapa bila dia berasa malu, tapi kalau dia berasa malu ikut mu nak kata ada benda tak ada muri bekas, ada berasa senyum benda tu. Tu dah apa. Dan lagi pula dia kata bahawasanya, dan jikalau engkau mahu berfikir, tentu engkau tidak akan mengumpat orang lain. Bapa kalau terfikir tentang ayat Allah Ta'ala beritahu ni, maka dari Allah berat makan dari sendiri ni. Maka telah tentulah kata Imam Ghazali, kamu tidak akan cuba engkau untuk berfikir, tentu engkau tidak akan mengumpat orang lain. Nak mengumpat orang lain boleh. Sebab itulah kata Nabi, satu kali kita buka aib orang, maka 70 kali Allah Ta'ala akan buka aib kita.
sekali kita buka 70 kali Tuhan akan buka. Tak. Buka lagu mana? Ikutlah orang akan buka aib kita. Apa bila kita buka aib orang. Tapi kalau kita pisah tutup aib orang, maka Allah Taala akan tutup setutupnya aib kita di hadapan orang. Nah. Apatah lagi dunia, akhirat pun akan ditutup oleh Allah Taala. Tapi dunia dak pisah ikut buka aib. Tak, cerita pasal orang ni, cerita pasal tu, tak kena. Semua orang tak kena berlaku. Hak kena bi, akulah hak kena sekali. Tak, kalau lain tak kena. Mana situ dah. Situ pertama mengupak orang. Yang kedua nak akad ekor. Orang ni nak puji diri sendiri, nak tak dia lebih sebenarnya. Orang lain tak lebih pun. Tu. Rosak dah dua perkara hak tadi imam tadi sebut. Maka dia kata juga dia kata bahawasanya bukanlah dirimu sendiri juga pernah mengerjakan maksiat. Kata Imam Ghazali, dah kamu tak pernah buat kerja maksiat benarnya secara sendiri-sendiri. Dah kata kat orang sedap sangat kita lagu mana. Tu. Dah kata kat orang ni dak kena, hak tu dak kena buat maksiat ni. Dia maksiat dia buat maksiat sendiri, kita nampak dia buat maksiat. Nah, maka kita tak tahu dia buat lagu mana, kita tak tahu. Dia orang lain pun tak tahu. Dia je tahu. Hak tahu kita dia. Lalu kita pergi sibuk cerita orang dia ni teruk lah, tak pakai dah. Tak, rosak habis dah. Sedangkan dia kata, adakah juga pernah bukankah dirimu sendiri juga pernah mengerjakan maksiat secara sendiri-sendirian dan juga dengan cara terang-terangan. Maka apabila engkau telah mengetahui bahawa dirimu sendiri banyak mempunyai kesalahan, kelemahan, sehingga engkau melakukan suatu maksiat, maka ketahuilah begitu pula kelakuannya saudaramu. Gitu samalah pasalnya kita ni. Kalau orang tu gitu, oleh orang hak suka mengopak ni, dia suka jaga tepi kain orang. Tak. Sedangkan tak sedar kain ni rabuk habis, nampak habis punggung belaka dah. Tak nampak depan comel, belakang tak benda. Angin masuk belaka dah. Berlubang-berlubang apa penuh. Apa? Duk tilik hak orang. Hak dia sendiri dah tengok. Bahkan hak dia ni lebih teruk lagi. Kain orang cari sikit je. Tak. Langkau tunggu sikit je. Kain dia rabuk habis pas punggung nampak ni. Tak. Nak ayatnya. Bukan orang mana suka jaga tepi kain orang. Orang tu tak kena, orang ni tak kena. Tak. Hak kena dia. Maka dia kata bahawasanya sehingga ia melakukan maksiat, kelemahan sehingga ia melakukan maksiat, maka keuzurannya sama dengan keuzuranmu, sama juga. Uzur dia pun sama juga dengan keuzuranmu. Tak boleh hindarlah daripada perkara tersebut. Tetapi kenapa engkau suka menyebut-nyebut kelemahannya kepada saudaramu, sedangkan kelemahan ada saudaramu ada juga pada dirimu. Di kita pun ada juga kelemahan, kau tak ada kelemahan. Tentu ia tidak suka seperti halnya orang engkau tidak suka disebutkan kelemahanmu. Lagu mana? Nabi Muhammad kata, kalau nak tahu kita berasa nak mengopak orang ni, kita kena fikir dia kata. Kalau orang cerita hak kita lagu mana, kita marah tak? Kalau kita berasa dak senyum ke, sengih je. Orang cerita kita. Tak, kita buruk kita tak, kita ada masalah beres je. Tak. Maka dah berah, beres lah. Tak. Tapi kalau kita pun rasa Allah malu kita buat ni, tak tahu belaka. Tak. Terbini orang panggil mana? Orang takut bini tu. Tak. Batu dok tubik malam tu takut bini. Contohnya. Tak. Cerita betul tak? Betul memang itu tunggu bukan kata bukan bini takut bini tak takut dia. Betul tak? Betul ikan apa? Tak, tapi orang tak tahu pun dia takut bini, kita pergi cerita dia pun Allah malu apa mu cerita kat orang. Malu sungguh. Tak. Maka pun ngopak dah tu. Dan lagi pula dia kata mana? Kelakuan itu tidak suka seperti halnya engkau tidak suka disebutkan kelemahanmu. Samalah. Dia pun tak suka kita sebut kelemahan dia, kita pun tak suka kalau orang sebut kelemahan-kelemahan kita. Hak kita lemah. Tak? Benda hak gudak guna. Orang ni atas dunia ni tak ada orang hak sempurna. Tak? Tak ada orang sempurna hebat belaka tak? Mesti ada kurang juga. Kalau hebat belaka pasti habis dunia ni. Nah, sebablah Allah Ta'ala menciptakan manusia ada lemah dan ada kurang dia. Lemah hebat di situ, dia ada kurang atas lain. Tak? Dia kalau bercakap ni sudah kayak gini-gini ni. Tak? Tapi siapa ada rumah tu macam kucing. Tak? Cakap depan macam rimah. Tak? Orang tu gagah sungguh ni. Tak? Sibuk apa berapi kalau cakap. Tapi dia dalam rumah nya dok kata dia. Tak macam kucing.
Sebab apa? Semua lapan ada kelebihan, ada kelemahan dia lah seseorang hamba Ta'ala ni. Sebab tu lah kita buka air orang ni, cek kita air kita pun lemah, teruk kita lagi. Tak biar kita berasa begitu. Apa nak kita ni teruk lagi pada dia ni. Nah, dia sikitnya kita parut lagi tu malah kita. Barulah kau bimbang tergolong daripada golongan yang Allah Ta'ala sebut makan daging saudaranya. Nah, bukan orang hak seperti ni. Mana kalau sekiranya dia tak bertaubat kepada Allah Ta'ala, mana? Maka dikatakan di akhirat dia ni jadi orang yang muflih. Tak, muflih ni tak ada pun sekeping habuk pahala lah bagi orang belaka dah. Tak, bagus tak? Perbuatan sedekah ni bagus lah, comel lah. Tapi kalau sedekah akhirat, apa benda dah? Tak, kita sedekah ni biar sedekah atas dunia. Sedekah harta, wang ringgit benda atas dunia belaka. Kalau akhirat ni berapa? Nak sedekah akhirat. Akhirat lagi baru nak sedekah. Ni orang panggil muflih tu ha. Segala pahala amalan semayam tu kita bagi kat orang belaka habis. Muflih belaka. Berapa muflih ni? Sebab melakukan perkara kezaliman kepada saudaranya. Panggil zalim dah tu duk mumpat orang tu, duk cerita orang. Nak orang jadi malu. Tak, pakai mic pula cakap atas petah dia ni sekian-sekian. Jadi malu orang Hatta walaupun orang tu kita benci sekalipun, tak berakhir dia. Tak berakhir dia. Maka tak boleh buka. Kata biar malah nak cerita apa tadi. Tak cerita senyap dah. Dan lagi pula dia kata, dan apabila engkau menutupi keaibannya, maka Allah Ta'ala pasti akan menutupi keaibanmu. Apabila engkau tutup aib dia ni mu pisau tutup juga. Mu tak mau buka aib dia. Bila lah orang tanya dia lagu mana, mu kenal dia kan? Tak tahu itu. Malah nak buka aib dia. Maka Allah Ta'ala pasti akan menutupi keaibanmu. Keaiban kita Allah Ta'ala akan tutup. Tetapi jika engkau suka membuka keaibannya saudaramu, maka Allah Ta'ala pasti akan menyediakan lidah-lidah yang lebih tajam untuk membuka keaibanmu di dunia ini. Allah satu saja aib kita buka orang, kata Imam Ghazali, Allah Ta'ala akan menyediakan lidah-lidah tajam. Kita kabur gitu rasa pedih dah dengar. Bila orang buka aib kita ni pedih lagi. Tak? Kita duk cerita gini. Tak? Mana duk cerita orang ni duk kena. Tak? Nampak ikon lah gini sekian-sekian. Tapi dah kena kat orang boleh 4 kali ganda depan nusuk bawah meja. Alah ayatnya. Tak? Tu baru sikit. Sekali je bukan orang. Dah orang buka aib dia kat Allah, tak tahu nak nusuk mana dah. Tak apa malu ni kalau boleh ni. Tak mau subit dulu lah. Ada kerana malu ni. Siapa tak tu. Allah Ta'ala kata bila dia buka aib orang. Mana bila di dunia, kemudian Allah Ta'ala akan buka pula. Bukan setakat dunia. Dunia habis, dah habis lagi dunia. Bahkan Allah Ta'ala kata akan dibuka pula segala rahsiamu di akhirat kelak di hadapan seluruh makhluk di padang mahsyar nanti. Mana aib kita, jahat kita, hak kita buat maksiat atas dunia hari tu, orang lain tak tahu, kita dengan Tuhan je tahu. Allah Ta'ala bila kerana orang ni dia di dunia hari tu dia suka buka aib orang. Buka aib ni hari ni. Aib dia ada, bukan ada aib dia. Lalu bila di akhirat nanti habis sekalian makhluk tahu belaka aib dia. Bukan kata orang dah surga ni je tahu. Habis, bukan kata Malaysia je, habis seluruh alam. Seluruh makhluk start ambil daripada awal penciptaan hinggalah hari kiamat, semua tahu belaka aib dia ni. Nak ramai tahu. Duduk dalam majlis, macam orang beripung dengan raja lah. Duk beripung dengan raja ni ada belaka ni. Benda okey lah beripung raja ni. Tiba-tiba mari raja pun kabur. Orang ni sekian. Allah malu lah, habis tahu belaka kerabat habis pakai tahu belaka. Seolah-olah gitulah di akhirat esok. Habis pakai tahu. Mana kata malu ni tak tahulah nak tak mana. Tak habis gamuk dah. Siapa kecewa dah tak mahu. Bukan orang ni apabila dah dia berasa malu ni jangan main. Terkadang kata tak ada apa kita nak hidup atas dunia ni. Terkadang ada gitu. Dah ada kemurungan. Apa? Kerana malu. Tak malu kerana aib dia orang kabur gini jadi murung. Setengah daripada punca apabila dia muka aib orang. Dan lagi pula katanya Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, seandainya engkau melihat dirimu bersih daripada dosa, tiba-tiba kita tengok kita dah buka aib orang sedar, kita dah tilik kata aku ni dah ada buat dosa ni, start bangun subuh sampai nak tidur balik tak ada.
bangun subuh ni mayang sunat, mayang tahajud lagi, mayang sunat lagi. Nah, dan mayang mana lagi? Mayang subuh lagi, lepas tu sunat lagi, berzikir lagi. Nah, lepas tu mana lagi? Apa panggil berzikir lah, baca Quran lagi. Mana kata banyak amalan yang dia buat. Tolong orang lagi, orang suka belaka. Bila tengok Allah tak ada dosa sikit lah dia buat, tanya contohnya. Nak cari mana orang tak ada dosa ni payahlah. So tu bang Imam Ali mengandaikan seandainya kalau kekiranya orang tu seperti itu. Baik zahir ataupun batin, sama ada zahir batin. Mana zahir ni segala kelakuan hak zahir ni, segala anggota dia buat perkara baik belaka, ataupun segala yang batin. Hak batin ni mana? Hak dalam hati tu lah. Tak ada riak, tak ada wujud, tak ada belaka dah tu. Tak bersih molek. Maka dia kata maka baik perkataan yang urusan dengan batin dan engkau melihat dirimu bersih daripada segala keaiban, baik yang berkenaan dengan urusan agamamu ataupun duniamu, maka ketahuilah bila kita tengok urusan agama tu buat belaka dah, wajib-wajib buat belaka dah, sunat-sunat buat belaka dah, beres belaka dah. Tak, mana kata comel dah lah. Dan juga urusan dunia pun baik dah. Tak, apa panggil dengan sedekahnya, dah pula cari nafkahnya baik, dak rajin buat sakit hati orang, orang pun dak marah dia, dak orang pun suka dia. Nah, maka tengok dia ni bagus. Tak. Tetapi dia kata bahawa kejahilanmu terhadap dirimu sendiri itu adalah sejahat-jahat kejahilan. Mana? Bahawa kejahilan terhadap dirimu sendiri itu ia adalah sejahat-jahat kejahilan. Mana? Maka ketahuilah bahawa kejahilanmu terhadap dirimu sendiri itu adalah sejahat-jahat kejahilan. Tidak ada aib yang lebih besar daripada seseorang yang menganggap dirinya bersih dari segala dosa dan kesalahan. Mana kata jahil hak paling besar sekali apabila orang ni yang anggap dia lah hak paling bersih sekali, dia lah hak paling terbaik sekali, dia lah hak paling bagus sekali. Mana? Kalau dia duduk dalam jabat, dia kerja kerajaan, orang penjawat orang, dia anggap dia lah hak panggil kerja yang paling baik sekali, dia berasa dia baik sekali. Kalau dia duduk dalam kampung, dia lah hak paling comel, paling terbaik sekali. Tak rajin buat dosa, tak salah. Maka pada hakikatnya kata Imam Ghazali, orang ni orang yang paling besar sekali jahil. Tak. Kenapa? Kerana tak sedar diri. Tu panggil tak sedar diri. Kalau orang sedar diri, Allah, kita ni banyak salah dengan Tuhan. Tak sepatutnya nak membangga diri. Tu orang sedar diri. Orang tak sedar diri, dia berasa dia hebat, dia berasa dia bagus, dia berasa dia comel belaka. Tak. Sebenarnya ketika itu Allah Ta'ala tidak menghendaki kebaikan daripadamu. Jadi ketika engkau melihat dirimu sebagai seorang yang bersih, maka itu adalah kesudahan daripada segala kejahilan. Mana? Orang apabila orang yang berasa diri bersih, diri comel, maka pada ketika itu kata Imam Ghazali, Allah Ta'ala tidak berkehendak dari kebaikan hak dia buat. Tak. Hak dia buat baik, dia buat comel, mana? Tuhan tak terima dah. Tak. Berarti orang panggil orang yang berasa diri hebat ni, berasa diri bagus, orang panggil orang yang ada sifat ujub, heran dalam diri. Tak. Aku bagus, aku tak molek, aku hak paling nak, aku. Mana dia berasa semua hak berlaku ni dia belaka usaha, atas usaha dia belaka. Dia tak sedar bahawasanya yang nak memberikan dia dapat melakukan ikhtiar itu siapa dia? Allah Ta'ala. Nah, Allah Ta'ala bagi dia boleh bangun, Allah Ta'ala bagi dia boleh izin dia supaya dapat dia semayang, Allah Ta'ala beri izin dia supaya dapat dia melakukan kebaikan. Hak berlaku kebaikan ni mana? Petunjuk Allah Ta'ala, hidayah daripada Allah Ta'ala. Kalau tak sabit dengan hidayah Allah Ta'ala, ni malam ni belum tentu kita 2 hari. Kita nak mari malam ni, kita nak mengaji, kita nak mari berdengar. Tak, kita nak mari start motor daripada rumah mari surau ni apa? Sebab hidayah petunjuk Allah Ta'ala. Bukan dengan sebab kita. Nah, kita ni tak ada benda satu. Cuma Allah Ta'ala suruh kita memilih. Tak, pilih sama ada nak lalu jalan yang betul ataupun tidak. Sebab Allah Ta'ala bagi betul dah. Kita betul tu ada dah. Hak mana hak jahat, hak mana buruk, pilih lagi lah nak mana. Nah, kalau pilih kerana nak jalan kebenaran, maka Allah Ta'ala akan tambah hidayah, berasa kekuatan nak melakukan ibadat kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau kita pilih kata bahawa ni tambah nak kejahatan, maka Allah Ta'ala akan tutup hidayah tu.
Sebab apa dia kata? Sebab tu dia kata kejahilan yang amat sedar bahawa sebenarnya hak kebaikan yang dia buat tu datang daripada Allah Ta'ala. Kemudian seandainya kau memang benar pada sangkaanmu, memang ni memang tersungguh, contohnya engkau yang tidak ada mempunyai keaiban, maka banyaklah engkau bersyukur kepada Allah Ta'ala. Bila dia tilik-tilik diri dia, dah aku ni dak molek ke mana, semayang pun sunat buat belaka dah, tolong mak ayah belaka buat belaka dah, mana comel tu buat belaka dah, maka pada ketika itu hendaklah ia bersyukur kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bagi aku boleh buat berbakti lagi dah di atas dunia ni dengan kebaikan, bukan berasa megah diri, kebaikan kita buat tu. Dan mengapa pula engkau mahu memaki orang lain dan mempersendakan kesalahan mereka? Bukankah perbuatan ini juga termasuk di antara keaiban yang besar pula? Sebab apa yang kamu bila pandang mu comel bersih, dak apa nak maki orang ni dak kena, orang tu dak kena, dak apa yang jahat sangat orang ni, orang muda kok dak pakar langsung ni, dak hina orang tu sekian-sekian. Sedangkan dia kata mana, dan mengapa pula engkau mahu memaki orang lain dan mempersendakan kesalahan mereka? Bukankah perbuatan ini juga termasuk di antara keaiban yang besar pula? Tak, bila dia berasa diri mana keadaan dia ni orang bagus, dia orang baik, dia sombong. Dia tengok orang yang lebih kurang pada dia, orang tu dak rajin mari semayang, orang tu dia pandang rendah. Dia tu benda orang dak pakai langsung. Dia pandang rendah. Nah, sedangkan dia sedar hak dia boleh mari tu sebab hidayah Allah Taala. Nah, dengan kebaikan dia kena buat kebaikan. Mana kata kalau sekiranya kamu nampak aib orang, kata sepatah daripada seorang pada ahli ulama aulia ilah, dia kata apabila kalau kamu menampak aib orang, perkara tak baik pada diri dia, dan kamu tak berani nak tegur dia, maka hendaklah kamu berdoa kepada Allah Ta'ala supaya dia diberi hidayah oleh Allah Ta'ala. Doa, ya Allah tunjuklah orang ni mudah-mudahan. Kalau kita dok kata ke dia jemu lah dia, mati malah kena kata semua itu. Dak betul lah kita jahat ni, memang kata semua lah kita. Mana apa panggil hidayah, petunjuk. Mana kata kita berdoa kepada dia mudah dapat hidayah. Tapi kalau orang hak ada bahasa dia bersih, dia rasa dah. Dengan orang hak lebih kurang dak cara dah. Orang bawah dak cara dah. Sebab apa? Dia kata orang dak pakai belaka tu. Begitu. Dan yang seterusnya iaitulah yang keempat, iaitulah berdebat atau bertengkar dan suka membantah perkataan orang lain. Mudah-mudahan kita dihidayahkan Allah Ta'ala daripada al-ghibah, daripada mengumpat lah. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير منزلين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.